Hai. Okey semua, Assalamualaikum. Jadi pada hari ini, kamu akan mengikuti lagi video. Ini adalah video secara offline dengan saya untuk murid-murid yang tidak dapat bersama kita dalam sesi Google Meet. Okey ya. Jadi bagi murid-murid yang tidak dapat tengok Google Meet dengan saya pagi-pagi tu, yang secara real time tu, saya sediakan video untuk kamu. Okey. Untuk pengetahuan kamu, pada pagi ini kita akan teruskan dengan tajuk kita yang ini ya. Saya baca dulu yang ni. Sains tahun 3 bersama dengan Cikgu Khairil pada tarikhnya ialah Isnin 15 hari bulan 2 2021 jam 9 pagi. Tajuk kita yang kita nak tengok masih lagi dengan tajuk kemahiran saintifik, iaitu kemahiran yang pertama ini iaitu kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Okey ya. Kemahiran proses sains. Kita belum lagi masuk untuk tajuk kemahiran manipulatif. Sebab yang tahun 3 ni dia banyak, dia ada 6 kemahiran. Yang 1 dan 2 kita dah buat. Sekarang ni untuk pada hari ini kita akan tengok tajuk bidang dia, bukan bidang, poin yang ketiga dan juga poin yang keempat. Okey ya. Okey. Ada 6 kemahiran proses sains yang perlu kamu tahu. Yang pertama dan kedua iaitu memerhati dan mengelas kita dah buat. Jangan tak ingat, dah lama dah kita buat tapi disebabkan oleh cuti dan sebagainya, saya takut kamu lupa. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tengok yang ini, yang nombor 3, mengukur dan menggunakan nombor. Kemudian nombor 4, membuat inferen. Kita tengok 2 je. Mengukur dan menggunakan nombor. Dan yang keempat ialah membuat inferen. Okey ya, tengok sini. Kemahiran proses sains nombor 3, mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Kemahiran mengukur dan menggunakan nombor, ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan unit piawai. Kalau kau baca ni macam pening sikit kan, macam blur-blur sikit. Kemahiran mengukur dan menggunakan nombor ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan unit piawai. Nanti saya terangkan macam mana. Okey ya. Antara contoh-contohnya ialah, 2 kali ialah, biarlah tak apalah. 2 kali ialah ni menentukan jarak dalam meter. Contoh situasi yang pertama, contoh contoh. Contohnya ialah kamu ataupun ayah kamu mengayuh basikal. Kalau ayat yang biasa, kamu akan tanya, ayah kayuh basikal jauh ke dekat? Untuk jawapan bukan piawai, ayah kamu akan cakap, jauh lah ayah kayuh. Itu bukan piawai. Kalau piawai, ayah kamu jawab macam ni, jauh tau ayah kayuh. Ayah kayuh 100 kilometer. Maksudnya apa? Ada nombor 100, kemudian ada unit piawai, kilometer. Itu ialah kemahiran saintifik kita, kan, mengukur dan menggunakan nombor. Ayah kayuh basikal jauh 100 kilometer. Dia ada nombor dan dia ada unit piawai. Yang kedua, menentukan nilai dengan menggunakan wang. Contohnya beli PS5 ataupun yang disebut yang famous sekarang, yang terkenal, iPhone 12 Pro Max, kan. Kamu tanya, akak beli iPhone ni mahal ke tak? Kakak jawab, mahal. Itu bukan piawai. Tidak ada nombor dan tidak ada unit piawai. Kalau nak jawab yang betul macam mana? Kakak beli iPhone ni mahal ke tidak? Mahal lah kakak beli. Harganya ialah RM5,000 Malaysia ataupun RM5,000. Ada nombornya dan ada unit piawai. Okey ya. Kemudian yang sini menentukan berat menggunakan unit kilogram ataupun sebarang unit lah, kan. Bila kamu tanya kawan kamu, kau ni, kamu angkat kawan kamu kan, kamu angkat kawan ataupun kamu angkat beg. Wah, beratlah beg ni. Bukan piawai.
kamu belum lagi menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Untuk menentukan kamu menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor, kamu kena cakap, beratnya beg ni. Bukunya mungkin, beg ni mungkin beratnya 12 kilogram. Ada 12, ada kilogram. Kemudian kawan pula cakap, beg aku ringan, beg aku hanya 8 kilogram. Itu ada nombor dan ada unit, kan. Kemudian menentukan unit masa untuk menentukan sesuatu tempoh. Contoh, bila kita nak rehat, kamu akan cakap, kita akan rehat selepas mata pelajaran PJ. Tidak ada unit dan tidak ada nombor. Itu ialah bukan piawai. Kalau jawapan yang sebenarnya macam mana? Kawan, bila kita nak rehat kamu akan jawab, kita akan rehat pada jam 10 pagi. Ada masa, ada nombornya dan ada unit piawainya. 10 pagi. Dan yang sekarang ni yang terkenal, yang bawah sekali last ni kalau kamu tengok ni, menggunakan darjah Celsius untuk menentukan suhu. Kan, kamu pergi dekat mall, hijau, dia ada lampu kat situ hijau, kan. Kenapa dia hijau? Sebab suhu itu ialah suhu normal. Berapa bacaan dia? Dekat situ mungkin bacaannya ialah 36.7. Masih lagi normal. Ada setengah orang pergi mall, pergi shopping komplek ke, pergi kedai ke, pergi mana-mana tempat. Dia scan dahi dia, kan, tembak dahi. Scan dahi dia, cek 38. Dia bukan lagi warna hijau ataupun warna biru, tapi penunjuk tu dia warna merah. Bunyi macam tu, kan. Dia bunyi macam tu. Kamu tak boleh masuk ke dalam premis tersebut ataupun tak boleh masuk dalam kedai tersebut disebabkan suhu kamu tinggi. Kenapa dia, macam mana tahu tinggi? Bila dia ukur, suhunya ialah 38 darjah Celsius. Suhunya tinggi. Suhu yang normal ialah 36.5. Macam tu. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh situasi. Dia kata apa? Cikgu minta anak murid untuk mengukur masa larian. Jadi dia tanya cikgu macam mana nak ukur masa larian. Langkah yang pertama, tekan butang untuk set semula bacaan kepada sifar. Kalau kamu tengok sini semua kosong, sifar. Kemudian tekan 2. Tekan butang ini untuk mula mengambil bacaan. Contoh bila dah orang tembak tu, kan, ke garisan, sedia, pam, tembak. Bila kamu dengar bunyi tembakan pam, kamu tekan terus. Jadi bila kamu tekan, dia akan mula mengambil bacaan. Nombor 3, tekan butang ini untuk memberhentikan kiraan masa. Ini waktu bila? Waktu pelari telah pun sampai ke garisan penamat. Ke garisan, sedia, mula, pom, kamu tekan, tak. Bila dia lari sampai ke garisan penamat, kamu tekan lagi sekali, pap. So masa pun akan berhenti dekat situ. 3.59.29. Kan? Maafkan saya termengantuk sikit sebab kita rekod pada waktu malam. Jadi, kalau kamu tengok dekat sini, bacaan minitnya ialah 3 minit, 59 saat, perpuluhan 29 lagi. Nilai yang lebih kecil. Kan? Okay, so, itulah contohnya. Okay, seterusnya. Kemahiran prosesan yang keempat. Membuat inferen. Perkataan baru, inferen. Membuat inferen. Kan? Kita tengok apa penjelasan dia. Membuat inferen. Membuat inferen ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Contoh, sebagai yang contoh mudah dulu. Kenapa dia kurus? Dia tak suka makan. Kenapa dia badan besar? Sebab dia kuat makan. Kenapa dia berpeluh? Sebab dia panas. Kenapa dia menggigil? Badan terketar kerana dia sejuk.
Kenapa dia pakai sweater? Sebab dia sejuk. Kenapa dia makan ubat? Sebab dia sakit. Itulah contoh membuat inferen. Yang munasabah. Kan? Yang munasabah. Kalau yang tak munasabah tu macam mana? Yang tidak munasabah ialah bila orang kata, apa nama? Kenapa dia tak datang? Nenek kahwin. Tak ada kaitan. Contoh tak ada kaitan. Padahal sebab dia tak datang ialah sebab dia demam. Contoh okey, itulah contoh. Okey, kita tengok situasi. Situasi satu, Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Dia tanya kenapa pokok ni elok je, hijau, elok, cantik. Dia kata mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Itu ialah munasabah. Pokok itu segar sebab disiram setiap hari. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Dia tengok, oh ada titik-titik merah. Kalau kamu nampak kat sini, titik-titik merah. Itu ialah baja. Bagus, kamu telah membuat inferen atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Sambung seterusnya. Kita sambung situasi 2. Tadi pokok hijau, sekarang pokok ini kuning. Kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betul lah, pokok ini juga kelihatan layu. Pokok kuning, pokok layu. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Kan? Dia kata agaknya pokok ini tidak dibaja. Kemudian dia kata, ni dia fikir, dia berfikir sahaja, dia tak cakap pun. Dia kata, agaknya pokok ini tidak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Mungkin juga pokok ini telah diserang oleh serangga. Banyak jawapan dia. Tapi yang ni tak kira, agaknya pokok ini tidak dibaja ni tidak dikira sebab dia tidak berkomunikasi, dia tak bercakap. Dia berfikir sahaja. Ni dia cakap, agaknya pokok ini tidak cukup air, tanahnya juga nampak kering. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga sebab ada lubang-lubang dekat daun tu kan. So itu ialah kemahiran membuat inferen. Okey ya. Jadi, apa yang kamu perlu tahu ialah inferen yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Walaupun kamu bagi tahu alasan ataupun sebab yang munasabah, tetapi dia mungkin betul dan dia mungkin salah. Kenapa baby itu gemuk? Ataupun kenapa baby itu berbadan besar? Baby badan besar. Kamu cakap, oh baby itu makan banyak sebab itulah dia gemuk. Itu ialah membuat inferen, tetapi boleh jadi betul, boleh jadi salah. Katalah situasinya ialah salah disebabkan apa? Oh, sebenarnya budak itu bukannya lahir-lahir terus makan. Tidak. Dia lahir-lahir memang terus lahir saiznya besar. Ada baby yang lahir saiznya kecil, ada baby yang lahir saiznya besar kan. Jadi inferen yang kamu buat tadi kata baby itu kuat makan, salah. Sebab baby tak makan lagi. Kan mungkin dia memang lahir-lahir dia dah besar. So, inferen boleh jadi betul ataupun boleh jadi salah. Mungkin benar atau tidak benar. Inferen boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut. Pemerhatian, penerangan yang munasabah, maka dia akan jadi kesimpulan awal. Pemerhatian ditambah dengan penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian, jadilah sama dengan kesimpulan awal. Okey. Kita pergi yang berikutnya. Oh, nampaknya kelas kita telah tamat pada hari ini. Okey ya, saya baca kat sini je lah. Sekian. Lepas ini, boleh cuba jawab latihan mudah yang cikgu bagi pautannya di dalam WhatsApp. Okey, semua murid-murid. Bye-bye. Assalamualaikum.